Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Nurul Balkis binti Mahmud, pemegang kad matrik D201720800869. Di dalam video ini adalah bertajuk tanggungjawab masyarakat bagi membendung keganasan rumah tangga. Maksud keganasan rumah tangga. Keganasan rumah tangga adalah merupakan penyalahgunaan kuasa dalam hubungan intim antara individu, biasanya lelaki, dalam usaha untuk mengawal dan menguasai pasangannya. Hal ini pada kebiasaannya terjadi kepada golongan yang dianggap lemah, iaitu golongan wanita itu sendiri. Keganasan rumah tangga ini boleh dilihat dari segi fizikal dan gangguan seksual, keganasan pertuturan iaitu maki hamun dan cacian, ugutan, gangguan atau pengabaian emosi dan kewangan. Selain itu, erti keganasan juga boleh disifatkan sebagai keadaan yang sengaja atau cuba meletakkan mangsa dalam ketakutan. Yang kedua, mencederakan secara fizikal, memaksa atau mengancam. Yang ketiga iaitu mengurung atau menahan tanpa kerelaan. Manakala yang terakhir ialah khianat atau merosakkan harta dengan niat menyebabkan kesedihan dan kegusaran. Melihat maksud keganasan rumah tangga ini, ia dapat dilihat bahawa secara amnya pemangsa iaitu lelaki daripada golongan lelaki, manakala mangsa itu sendiri daripada golongan wanita. Hal ini demikian kerana wanita ini dianggap lemah daripada lelaki dan lelaki merasakan mereka layak untuk melakukan apa sahaja terhadap wanita kerana perbezaan taraf. Hal ini telah menjadikan seseorang mangsa tersebut ataupun wanita tersebut sering mengalami keganasan rumah tangga, iaitu dilakukan oleh suami mereka sendiri. Oleh sebab itu, kita akan melihat apakah faktor-faktor serta golongan-golongan yang terlibat dalam keganasan rumah tangga ini. Kategori keganasan rumah tangga iaitu penderaan fizikal, penderaan pertuturan, penderaan mental atau psikologi, penderaan emosi atau perasaan dan penderaan seksual. Seterusnya ialah golongan yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga. Perbuatan tersebut dilakukan oleh seseorang sama ada dengan diri sendiri atau pihak ketiga, iaitu terhadap kelima-lima golongan, iaitu yang pertama, isteri atau suaminya, bekas isteri atau suaminya, kanak-kanak, orang dewasa tidak berkeupayaan atau mana-mana anggota keluarga yang lain. Faktor keganasan rumah tangga iaitu penyalahgunaan kewangan oleh pasangan, menggunakan wang pasaran tanpa kebenaran atau memaksa pasangan memohon peminjaman untuk kegunaan sendiri. Yang kedua, faktor persekitaran iaitu suasana penderaan, di mana terdapat seseorang pemangsa pernah menyaksikan atau menjadi mangsa penderaan di mana mereka diajar untuk tidak menghormati golongan wanita atau merasakan golongan wanita lebih rendah tarafnya. Hal ini telah menyebabkan terdapat potensi yang tinggi untuk melakukan keganasan rumah tangga. Selain itu, kecelaruan personaliti. Kecelaruan personaliti juga merupakan faktor terjadinya keganasan rumah tangga di mana seseorang pemangsa itu mengambil alkohol dan dadah. Hal ini menyebabkan mereka akan hilang kewarasan dan sekaligus menyebabkan wujudnya keganasan rumah tangga. Manakala yang terakhir iaitu suasana penderaan, iaitu dalam kalangan wanita di mana mereka menganggap penderaan ini sebagai satu kebiasaan bagi seorang wanita, di mana mereka percaya bahawa penderaan adalah perkara yang lazim atau kebiasaan dalam rumah tangga. Kewajaran masyarakat dalam membendung isu keganasan rumah tangga. Masyarakat wajar membendung masalah tentang isu keganasan rumah tangga ini, di mana melihat statistik 2019 menunjukkan bahawa punca utama keganasan rumah tangga adalah sikap panas baran, perselisihan faham serta penagihan dadah. Dapat dilihat bahawa punca kes keganasan ini merupakan rentetan daripada tahun sebelumnya sebelum berlakunya COVID-19, di mana virus COVID ini telah menyebabkan semua masyarakat terpaksa berkurun di dalam rumah. Hal ini menyebabkan masa penderaan terlalu banyak masa dengan dihabiskan bersama pendera, sekaligus menyebabkan banyak peluang untuk terjadinya konflik
Dan bukan itu sahaja, masyarakat perlu memenung isu keganasan rumah tangga ini dengan serius kerana sewaktu era pandemik ini telah menyebabkan pengasingan sosial dan menjadikan mangsa-mangsa ini hilang saluran untuk menghilangkan stres. Kewajaran ini menyifatkan bahawa golongan-golongan ini mempunyai hak-hak yang tersendiri yang perlu dimiliki oleh mereka seperti hak asasi mereka sebagai seorang manusia yang perlu dijaga dan dihormati oleh semua masyarakat. Kita harus memikirkan isu ini sebagai masalah bersama dan bukannya masalah peribadi. Walaupun keganasan terjadi di ruang domestik keluarga, pelakunya bersifat kriminal dan tertaluk kepada undang-undang. Oleh itu, kita tidak harus menutup mata dan membiarkan ia berlanjutan. Keganasan rumah tangga akan berleluasa sekiranya kita tidak ambil peduli dan membiarkan pendera terus-menerus memperlakukan mangsa sesuka hati walaupun dia merupakan anggota keluarga terdekat seperti suaminya, tetapi kita perlu mengambil inisiatif untuk membantu mereka dalam membendung masalah keganasan rumah tangga. Hujah berkaitan isu keganasan rumah tangga yang perlu dibendung oleh masyarakat. Yang pertama iaitu Akta Keganasan Rumah Tangga 1994 iaitu Akta 521. Ia dikuatkuasakan di seluruh negara pada 1 Jun 1996, kemudian dipindah kali pertama. Akta ini berkuatkuasa pada 1 Jun 1996 bertujuan untuk memberikan perlindungan undang-undang dalam situasi keganasan rumah tangga dan perkara yang bersampingan dengannya. Perlindungan ini termasuklah perlindungan yang diberi kepada mangsa daripada berterusan menerima ancaman penderaan. Manakala terdapat Perintah Perlindungan Kecemasan iaitu EPO. Perintah Perlindungan Kecemasan EPO ini di mana ia terdapat dalam akta di mana ia baru sahaja dipindah pada Ogos 2017. Perintah Perlindungan mampu memberikan perlindungan dalam tempoh 24 jam di JKM iaitu Jabatan Kebajikan Malaysia. Jadi mangsa boleh mendapatkan bantuan di JKM dengan menggunakan dasar akta yang telah digubal untuk mempertahankan serta menyelamatkan diri sendiri. Yang ketiga itu Perintah Perlindungan Interim itu IPO diwujudkan bagi memperluaskan lagi skop tafsiran Akta Keganasan Rumah Tangga. Manakala yang terakhir iaitu Perintah Perlindungan PIPO. Perbandingan kes keganasan rumah tangga. Menurut statistik yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Sister in Islam SIS, kes keganasan rumah tangga tahun lalu iaitu 2018 direkodkan sebanyak 23% jika dibandingkan ketika 2019 yang mencatatkan 15%. Menurut kenyataan SIS, antara bentuk keganasan yang dialami adalah penderaan fizikal iaitu 37%, penderaan psikologi 31%, penderaan sosial 11%, penyalahgunaan kewangan 16% dan keganasan seksual 5%. Manakala menurut statistik Polis Diraja Malaysia PDRM sepanjang Januari hingga Disember 2020, sebanyak 5,260 kes keganasan rumah tangga telah dibuka kertas siasatan, manakala merujuk kepada statistik talian kasih KPWKM dalam tempoh sama sebanyak 2,540 kes keganasan rumah tangga telah diterima. Bagi 4 bulan pertama untuk tahun 2021 iaitu dari Januari hingga April, sebanyak 902 kes keganasan rumah tangga telah dilaporkan. Statistik ini menunjukkan isu keganasan rumah tangga memerlukan intervensi dan kerjasama pelbagai pihak, katanya. Berikut merupakan jumlah panggilan bantuan keganasan rumah tangga yang diterima oleh WAO. Akhir sekali ialah refleksi. Peranan jiran iaitu mereka perlu mengambil tahu tentang keadaan jiran sebelah secara sederhana bagi memastikan tiada keganasan rumah tangga berlaku. Oleh itu, jangan mengamalkan perbuatan keras sumbang yang sehingga tidak tahu apa yang terjadi kepada jiran sebelah. Yang kedua itu peranan masyarakat dari segi ahli keluarga iaitu mereka perlu sentiasa bertanya khabar antara satu sama lain dan mereka perlu cuba membantu dari segi memberikan sokongan mental dan fizikal kepada mangsa keganasan rumah tangga. Manakala yang terakhir iaitu pihak berkuasa ataupun polis Diraja Malaysia perlu memantapkan lagi rondaan ataupun siasatan mengenai jenayah keganasan rumah tangga ini agar permasalahan dapat dikurangkan sehingga mencapai angka sifar. Selain itu, kempen juga boleh dijalankan bagi memantapkan lagi dan memberikan pendedahan kepada golongan-golongan yang kurang mengetahui tentang keganasan rumah tangga. Hal ini boleh dilakukan oleh daripada kempen anjuran daripada mana-mana badan NGO serta
Jabatan Kebajikan Malaysia itu sendiri. Kesimpulannya, secara amnya isu keganasan rumah tangga ini merupakan sebuah isu yang agak membimbangkan ramai masyarakat, terutama mangsa tersebut merupakan ahli keluarga, kenal rapat dan sebagainya. Isu keganasan rumah tangga ini rata-ratanya dikaitkan dengan golongan wanita yang dianggap lemah dan mempunyai tingkat sistem yang rendah berbanding lelaki. Oleh sebab itu, golongan pemangsa ini gemar melepaskan kemarahan serta ketidakpuashatian mereka terhadap golongan yang dianggap lemah di sisi mereka. Tetapi dengan adanya pelbagai bantuan yang telah diwujudkan bagi membantu golongan mangsa ini untuk mempertahankan dan menyelamatkan diri mereka sendiri daripada terus menjadi mangsa keganasan tersebut. Oleh itu, kerjasama pihak masyarakat dan pihak berkuasa amatlah perlu ditingkatkan bagi membendung masalah keganasan rumah tangga ini.